Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi kita berkumpul insya-Allah bagi minggu yang terakhir sebelum cuti. Kena ingatkan, rupanya ada orang ingat tak cuti minggu depan. Okey. Ya, tulis. Kalau tu cakap tadi kata nak datang apa tak datang kelas kan. Okey. Kita cuti insya-Allah mula Isnin depan Kita buka balik nanti tarikh yang akan datang, yang saya pilih kat depan tu. Jadi siapa minggu depan jangan datang. Datang boleh duduk depan tu, kita tak layan. Okey. Okey. Kalau datang macam mana kan? Okey. Satu Ahad ada lagi Satu Ahad masih ada lagi. Ya. Jadi hari ni kita masuk pada kita masuk pada bab yang ke-27 27. Bab kam yusabbu 'ala ar-ra'si. Kam yusabbu 'ala ar-ra'si. Bab ke-27. Bab kam yusabbu 'ala ar-ra's. Wat takhfif fi tarki naqdi ad-dufri. Wat takhfif fi tarki naqdi ad-dufri. Mi'atain khamsa wa khamsin an Jubair ibn Mut'im. An Jubair ibn Mut'im qala tamaru fil ghusli inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaumi amma ana fa inni aghsilu ra'si kadha wa kadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa inni ufidu ala ra'si thalatha akuffin. Amma ana fa inni ufidu ala ra'si thalatha akuffin. Mi'atain sitta wa khamsin an Jabir ibn Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min janabatin sabba ala ra'sihi thalatha hafanatin mimma faqala lahu al-Hasan ibnu Muhammad inna sya'ri kathir. Qala Jabir faqultu lahu ya ibna akhi kana sya'ru rasulillahi akthara min sya'rika wa atyaba. Mi'atain sab'a wa khamsin an ummi salamata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu lil haidati wal janabati qala la innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hasayat thumma tufidina alayki al-ma'a fatathurin. Mi'atain thamaniya wa khamsin an Ubaid bin Umair qala balagha Aisyata
anna Abdullah bin Amrin ya'murun nasa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna faqalat ya ajaba li ibni amrin hadha ya'murun nasa idza ightasalna ya'murun nisaa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulillah ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghat. Okey. Sabah Ashrin bab ke-27. Bab kam yusabbu, berapa banyak? Kam, berapa banyak? Yusabbu, disiramkan. Siram. Ya, berapa banyak disiramkan? Ala ra's, ke atas kepala. Itu ketika mandi. Mandi. Masa kita masih lagi dalam bab taharah dan sedang bincangkan hari itu berkenaan dengan bab mandi wajib. Banyak jumlah air Nabi pakai banyak mana. Sekarang ni berapa banyak disiram atas kepala daripada air tersebut. Wat takhfif, dan juga peringanan. Fi tarki naqdi dhufr. Fi tarki, pada meninggalkan, naqdi, perungkaian, dhufr, ikatan rambut, tocang ke, sanggul ke dan sebagainya. Dhufr ni tocang kot. Itu terima apa? Tocang kan? Tocang. Bila nampak tocang? Okey. Tocang gitu-gitu kan? Bahasa Melayu tocang lah kan? Okey, tocang. Okay, itu jambul apa? Itu kan tocang. Dia itu tak masalah. Dia yang kita jalinkan rambut tadi, kejap kanan kiri tu. Kena buka gambar. Tayar tengok gambar, tengok sini ni. Okey. Tocang kan? Jadi meninggalkan, merungkaikan tocang atau ikatan rambut lah, kita ikatan rambut. Okey, mi'atain khamsa wa khamsin, 255 An Jubair ibn Mut'im, daripada Jubair ibn Mut'im qala berkata Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, tamarau atau tamaru, dulu baca mana dia tamara daripada perkataan mirak ni maksud dia debat bertekak. Mirak tamarau. Okey, tamarau telah bertekak, mana berbahas. Okey, mereka itu yang dimaksudkan dekat situ, para sahabat Nabi SAW. Fil ghusli, berkenaan dengan mandi. Dia orang mula bersembang pula apa? Bertekak ni, berhujah ini kata. Inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah SAW. So dia diorang bertekak, bincang tentang mandi, apa benda-benda mana patut, mana sekian, tapi depan Rasulullah SAW. Faqala ba'dul qaumi, maka berkata sebahagian kaum berkenaan. Amma ana, adapun aku dia kata, fa inni aghsilu ra'si, aku basuh kepala aku, kada wa kada, like this and this. Dia sebutlah berapa kali dia sebut kan. Dia kata macam ni. Lalu dia ni kata, mana masing-masing duk kata aku macam ni, kau jadi semuanya aku ni bagus ikut. Tapi faqala Rasulullah SAW dengar macam tu, Rasulullah kata, amma ana, adapun aku, ni nak bagi panduan supaya orang jangan sibuk dah. Okey, fa inni, maka sungguhnya aku, ufidu ala ra'si, aku tuangkan ke atas kepala aku, salasa akufin, 3 kaf.
Cedokkan. 1, 2, 3. Mana 3 cedokan saja Nabi SAW letak atas kepala baginda. Jadi kita kata bila time berkenaan mandi wajib tadi, jumlah banyak air banyak mana, kita kata 4 kali ni, kalau 3 kali kita ambil untuk kepala cukup dah. Kan cukup dah untuk kepala tersebut. Nanti adalah orang kata mungkin rambut Nabi kurang rambut saya berpanjang macam mana okey. dengar lepas ni okey. Anda ada jawapan dia pasal dalam hadis berikutnya berlaku perkara ni. Okey. Jadi okey, maksudnya Nabi SAW, orang ni kata banyak ni, orang kata banyak ni, Nabi kata aku cuma ambil 3 cedokan dan aku ni atas kepala aku 3 cedokan saja. Mana aku tuang ke atas kepala aku 3 cedokan air sahaja. Menunjukkan 3 cedokan lah. Mana boleh kali 2 kali cedok dapat 3 kali. 3 kali 3 cedokan. Ambil cedokan betul, ratakan. Ambil air tu, tuang, ratakan ke atas kepala. Dia bukannya kena rambut ujung sampai kena ikut kejar kan. Itu masalah dia. Orang kita salah faham pasal bila time kita sapu kepala kan. Betul, orang kata ustaz kalau perempuan tu rambut panjang pinggang, orang kata sapu kepala kau sibuk begitu buat apa? Kan? Dia sibuk berkenaan dengan masalah rambut tak kena, nanti masuk neraka, nanti akan apa? Kan macam orang kita kan potong kuku ketika tengah junub tak boleh. Nanti kuku tu akan berhujah di hari akhirat, nanti kenapa kau potong aku ketika kau tengah junub? Pandai dia je. Benda tu memang mati. Rambut anda hidup dia kat sini je tau. Atas ni mati dah. Kuku anda pun kat sini je hidup dia. Sini mati dah. Tu apa ulama dia kata apa? Yukhrijul hayya minal mayyiti. Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Dari barang-barang. Dia kan dah mati, keluar yang hidup. Kan makan ayam, kita makan ayam. Ayam tu masuk badan kita, dia jadi kita. Jadi apa? Ialah hidup lah, betul. Jadi kita, sel dia hidup. Dia sel bernyawa. Bahan tadi diuraikan, masuk badan kita. Macam ayam tu masuk badan Adli, dia jadi Adli. Dia tak jadi macam sini ayam kan. Tak ada, Adli. Faham tak? Yang masuk darah pun ada Adli. Tengok pipi ustaz tu Adli tu, dia makan ayam, tengok ada ayam kat situ. Mana ada? Faham tak? So ayam masuk kita jadi kita. Sayur-sayuran kan kita dah masak dah mati dah. Masuk badan kita dia akan jadi kita. Faham tak? Even air tu tak bernyawa kan, masuk badan kita dia akan jadi kita. Dia jadi daripada mengeluarkan yang mati, yang hidup daripada yang mati. Kemudian bila sebut dia mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, sebagian para ulama beri contoh kuku kita dah. Kulit kita yang mati ni, dia adalah benda yang mati keluar daripada yang hidup. Tu benda tu mati sebenarnya. Tu pening kepala macam habis tu macam mana tak sah ke sekian. Tak ada. Kan? Pening kepala macam kalau tak kena ujung tu kepala macam mana? Rasa kita kata sapu kepala je. Ini meratakan kawasan ni saja dulu. Okey, jadi dia cedok. Okey, itu yang datang dalam hadis Jubair bin Mut'im. 256 An Jabir bin Abdullah. Qala, berkata Jabir. Okey. Dia pada hadis berkenaan, dalam hadis yang datang, dia kata Jabir bin Abdullah, dia kata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qtasala minal janabati, bila baginda mandi daripada junub, okey, sabba, baginda tuang, sabba ya subuh, menuang, okey, curahkan, tuang. Tapi jangan kita sebut tuang tu kita bayang besar sikit je, kita bayang tuang macam baldi tumpahkan, tu yang ambil baldi gitu atas kepala. Kat tu sebenarnya bukannya tu. Masa sebut tuang, dia sebut jangan pakai pengertian bahasa, pakai pengertian syarak. Pasal dia macam basuh lah. Basuh pengertian bahasa lain, pengertian syarak lain. Okay. Dia kata sabba, baginda akan tuang ala ra'sihi, ke atas kepala baginda, salah sahafanat, 3 cedokan air. 3 cedokan air. Ada kata cedokan macam ni, ada cedokan macam ni saja. Sahafnah tadi cedokan macam tu, pasal dalam tadi ghurafat pun macam tu juga. Macam jadi cedokan air. Satu kaf ni salah akuf. Jadi yang ni salah hafanat, 3 cedokan min ma', daripada air. Lalu bila Jabir bin Abdullah cerita macam tu, salah seorang yang dengar, dia kata anak saudara, dia kata Al Hasan bin Muhammad, dia kata apa? Inna sya'ri kathir. Rambut aku banyak, dia kata lebat. Cukup 3 tak cukup, dia kata. Qala Jabir, dia kata Jabir bin Abdullah, faqultu lahu, aku kata pada dia, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, kana sya'r Rasulillah, dahulunya Rasulullah SAW, rambut Rasulullah SAW akthar min sya'rika wa atyab, lebih lebat berbanding rambut engkau, dan lebih apa? Elok, better than your hair. Mana boleh lebat daripada rambut engkau. So terpening kepala macam kalau Nabi cukup, asal kita tak cukup pula? Tapi kau tak kena, ada tapi lagi. Nabi kata sampai, pasal dia perataan. Kan kita berkali-kali tunjuk, air tak ada tunjuk. Okey, saya orang takut ustaz minum air. Tak? Kadang-kadang orang impas kan. Cek, gitu kan. Kan tegak-tegak sering orang tahu. Kan kita kata air tu dijatuhkan dan kita ratakan. Perataan tu yang penting. Macam nak boleh cedok air kat kepala, kita ratakan. Selagi sampai mana kawasan sampailah.
Kita sampaikan air tersebut. Tak perlukan kepada mesti air tu menitik-nitik. Menitik bila turun dari tangan kita aja. Pasal sapu, kan kita terangkan sapu. Tu bila kata, itu sapu Ustaz. Bukan. Sapu dalam syarak adalah bila kita letak air dekat tangan kita, kita renjiskan. Itu sapu. Macam kita buat air tangan kan. Renjiskan, baru sapu. Itu panggil sebagai sapu. Orang kita ambil air tu, cepok kita ke kepala. Salah. Pasal sapu tadi mesti lebihan akses air di tangan saja. Bukan datang dengan maksud dia air tu ni kan. Yang bila air tu diambil diratakan, itu dah dipanggil sebagai basuh yang dikehendaki oleh syarak. Bukan basuh style orang kita kan letak kapal tu besar kan. Pakai wuduk tadi macam nak mandi. Kan tak basah tak sah. Rasa macam kurang baik, kurang bagus. Itu Nabi tegur Sa'ad Waqqas, kita pun kena tegur juga penggunaan air yang salah. Jangan bagi alasan bahawa penggunaan air tadi sikit sebab apa? Zaman Nabi tak ada air. Atau air payah. Tak. Sebab Nabi tegur Sa'ad Waqqas ketika penggunaan wuduk. Dia wuduk dalam keadaan satu state of salah. Nabi kata, ma hadha saraf, apa membazir ni? Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, adakah pada wuduk ni ada pembaziran? Nabi kata, ya, sekalipun kau berada di tepi sungai yang mengalir. Mana cara kau ambil tu, kalau kau duduk tepi sungai pun kau salah. Meaning that bukan kaitan air itu banyak, cara ambil tu yang tak kena. Sebab bila kita tengok dalam hadis Nabi SAW dan kisah para sahabat tunjukkan wuduk Nabi, cara dia ambil tadi, dia ambil air tersebut, dia jatuhkan dan dia ratakan. Macam bila cedok atas kepala, 3 cedokan. Cedokan pertama ratakan sampai sekian-sekian. Kalau rambut tu panjang, tariklah. Tarik pada rambut-rambut tadi. Kalau yang nak ikat kan, kita tekan-tekan kan. Kalau dia kata kita orang tu ada tocang ke ada apa kan, kalau tocang dia panjang, jangan biar ujung macam tu, tariklah air tu sikit. Dia mana air yang ada tu, tarikkan pada rambut dia. Tarikkan tangan tu, mana gerakkan ke situ. Kita tak bincang shower Kak. Shower sekarang ni dah out of ni. Kalau shower tu confirm air lajak banyak. Pasal hadis ni datang nak ceritakan jumlah air Nabi pakai sikit je. Kalau ada pilihan baik macam ni sebenarnya. Cuma kita malas lah. Malas macam mana nak buat kan, macam besen. Nabi kata, asal mandi ke besen? Inilah mandi cara Nabi. Tak ada shower dia pakai, cuma gerakkan badan kita, gerakkan tangan pada kawasan tersebut. Gerakkan je. Mana gerakkan kita air tu kan, gerakkan ketika tu. Itu je yang penting. Shower tu tak payah on all the time. Dia on all the time. Tapi letih pula kan, buka tutup kan, rasa tak best kan. Kena pula zaman sekarang dia ada shower jenis macam air hujan. Kau bila mandi tu macam puas gila mandi kan. Happy sangat dapat mandi macam tu. Nak main hujan takut berdemam. Ini sebenarnya shower tu dibuat bagi orang yang takut main hujan. Orang yang ada keinginan nak main hujan tapi tak berani. Pasal mak marah, takut ni. Dah sekadar tua beli shower macam tu. Ustaz, namanya pun beli shower. Kan? Itulah. Pasal nakkan rasa main hujan, nak turun main hujan takut. Orang kata nanti demam lah apa dan sebagainya, takut sakit. Betul ke? Hujan takut sakit? Tahu. Tapi cerita macam tu. Jadi maksud dia yang kalau macam pakai shower tu, dia yang kita bincangkan sekarang ni adalah kadar air Nabi. Bahkan bila orang tu basuh kepala, kepala tu adalah di antara kawasan yang paling banyak halangan sebenarnya. Kalau kawasan lain ni kita ambil air, kita ratakan, tak ada masalah. Kita ambil air, ratakan, tak ada masalah. Boleh ratakan dengan mudah. Tapi bila berkaitan dengan tajuk kepala, dia kan rambut ada, orang akan confuse. So para ulama kumpulkan hadis di satu tempat untuk bincangkan berapa banyak air Nabi pakai kat kepala. Kita kata Nabi mandi wajib dengan 4 kali cedokan ni, atau 3 kali atau 5 kali cedokan macam ni. Mana air tu boleh tampung dalam kurang 2.4 liter. Lebih kurang 2.4 liter lebih kurang, atau 2.3 liter. Itulah jumlah yang lebih kurang Nabi SAW mandi. So lepas tu kita kata cara pakai tadi macam pula. Cara pakai kita gunakan air tadi macam Nabi SAW kata, aku letak atas kepala. Pasal orang akan sangka kalau air rambut tu tak basah, tak cukup. Basah tapi kadar banyak mana? Memang basah, kita kata kalau cedok macam tu pun air akan menitik juga. Kan ambil air biasa, kita ambil cedok letak atas kepala, jadi turunlah. Dia air tak kekal kat situ, tak ada macam rambut kita punyalah lebat, tak keluar air tu jadi empangan atas kepala. Mana ada? Mesti air tu akan mengalir juga kan. Jadi kita kata ratakan air tersebut. So Nabi kata 3 kecedokan. So bila berkata Jabir bin Abdullah ceritakan benda yang sama macam mana diceritakan oleh Jabir bin Mut'aim, salah seorang yang dengar tu dia kata, rambut aku lebat. Kena jambang lebat ke kan, janggut lebat, rambut lebat. Jadi apabila sebut macam tu, Jabir bin Abdullah kata, wahai anak saudaraku, dia kata, rambut Nabi dahulu lagi elok dan lagi banyak dan lagi elok berbanding dengan rambut kau. Kau mungkin ada botak-botak, Nabi tak ada botak langsung. Nabi SAW dia punya rambut sampai wafat bagi Nabi SAW tak ada botak-botak kepala.
Sebab Nabi SAW sendiri pun menyatakan bahawa apa benda tersebut, dia kata, Nabi kata, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa ada rambut, muliakan rambut dia. Mana take care of your hair, bukan macam buat tak tahu je, zuhud kononnya. Jadi rambut macam apa, macam belang-belang. Ada saya tengok ada seorang tu apa tak nama budak ni kan? Tapai, tempe, apa lepat. Apa kebahal lepat nama dia? Kata macam cerita berkenaan dengan kejadian Tuhan, kejadian alam lah, apa benda sebagainya. Saya kata sewil tu kan, rambut tu tak ikut sunnah dah. Rambut tu dah macam dawai dah. Apa hal? Kalau dia kata oh, ustaz ni mengejek dia. Memang saya kata itu bukan sunnah Nabi. Nabi sebut dengan sahih dalam hadis Bukhari, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Bersiapa ada rambut, muliakanlah rambut dia. Basuhlah, bersihkanlah dan sebagainya. Datang dia rambut cedawai macam tu. Apa hal? Kita tengok orang yang serupa macam dia, orang yang yoga tu. Yang yogi yang apa yang tak mandi setahun sekali tu. Jenis macam tu rupa rambut dia. Apa hal? Tak ada kerja lain Dalam Islam kita kata jaga rambut. Tadi gunakan betul apa? Bersihkanlah. Macam mana kita kata orang tak kenal Tuhan tak ikut jalan Nabi? Betul dengan kata buku dia bestseller Astagfirullahalazim. Banyak sangat orang Malaysia ni sesat. Kan? Jalan sunnah ada, dia ikut jalan tak bukan sunnah. Nak dekat diri dengan Tuhan tapi ikut jalan lain daripada jalan Muhammad SAW. Takkan sampai. Confirm takkan sampai. Pada jalan Muhammad SAW saja dibuka. Kalau dia kata jalan lain tu ditutup. Sebab tu syariat yang lain semua dibatalkan lepas datangnya Muhammad. Tak ada boleh kita macam, yelah Rasulullah SAW punya jalan betul. Tapi dulu, Yahudi pun lepas juga. Dulu punya lain. Kalau dulu, orang-orang tertentu tak ada bulu. Kata, macam bulu tadi, dulu orang tersebut lepas. Orang sekarang jangan ikut jalan dulu. Pasal Muhammad datang, tak ada dah orang lain. Rambut kadang-kadang macam tu, tak gunakan, tak bersihkan. Kenapa? Bersihkanlah rambut tadi, basuhlah. Kan Nabi tu sebab Nabi SAW basuh dah rambut baginda. Dan rambut baginda lagi banyak daripada rambut orang lain. Bahkan dalam riwayat yang datang, keluar uban pun 2-3 helai je. Itu pun Abu Bakar tegur. Nabi kata apa? Dia kata apa? Kerana surah-surah tertentu mendatangkan apa? Runsing aku dengan surah tadi sampaikan keluar uban. Kerunsingan. Saya perasan betul ada orang tak ada anak, tak ada uban lagi. Dia ada anak boleh uban banyak. Dia macam kawan-kawan dia macam banyaknya uban kau. Lepas tu bilang anak ada 3 okey. Dia runsing. Kerunsingan tadi mendatangkan kepada uban. Apa? Stres. Sebenarnya tu tahu orang cakap setiap orang habuan masing-masing. Keturunan. Tahu? Tak juga wallahu alam. Tapi ya ada benda tu dia kata penyakit. Uban penyakit ada kan. Tapi uban stres pun ada juga. Dan memang kita kata macam mana kan disebut berkenaan dengan tajuk hari kiamat kan. Allah tak nyatakan apa? Dalam surah apa yang kan apa wada'at hamlaha dia ada satu ayat saya tak ingat atau hadis Nabi SAW. Mana hari tu tadi budak kecil pun beruban. Kena tengok kiamat ada budak kecil pun akan uban. Surah apa saya ingat. Saya ni balik. Jadi maksudnya benda ni ada kata uban macam itulah. Tapi Nabi punya rambut uban 2-3 helai pun Nabi terangkan kepada Abu Bakar. Bila Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kau dah mula uban. Nabi kata, menyebabkan aku uban surah sekian dan surah sekian. Nabi sebut macam tu. Mana kerunsingan akan mendatangkan benda sebut. Tu saya perasan jugalah kawan-kawan saya tengok yang mana ada anak tu dia macam uban kau makin banyak lah pula. dia macam tu. Ada yang tak ada uban tu tak ada anak lagi. Okey. Baik. Jadi kita kata benda ni. Jadi Nabi SAW rambut dia banyak. Bila Nabi cedok 3 cukup. Dan kita kena kata cukup. Kadang dia kata orang kata tak cukup juga. Dia masalah sebab apa? Nabi SAW adalah tanda syariat, jalan syariat. Kalau Nabi tunjukkan 3 cedokan cukup, maka anda patut kata 3 cedokan cukup. Bukannya kita kata macam takkan cedokan cukup pasal apa? Rambut saya lagi banyak. Itu yang kenapa Jabir bin Abdullah kata Nabi punya rambut lagi elok, lagi banyak bandingkan rambut kau. Sebab apa? Nak bagi tahu bahawa kalau macam tu cukup, Nabi cukup, kenapa engkau tak cukup? Kenapa engkau tak cukup? Sebab Nabi cukup. Okey. Jadi kita faham Kemudian dia kata dalam 257
An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, berkata Ummi Salamah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, aku ni seorang wanita yang ketatkan tocang rambutku. Afa anquduhu lil haidati wal janabati, adakah perlu aku merungkaikannya? Naqada, merungkaikan. Apa tocang tu? Lil haidati, kerana haid, wal janabah, juga janabah. Qala, Nabi SAW bersabda, okey. Dia kata, jadi hukum merungkaikan rambut bagi lelaki wanita. Kalau lelaki ada tocang pun sama. Sebenarnya rambut panjang ni bukan hak wanita saja. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memang Nabi sendiri mempunyai kadar rambut yang panjang. Dan rambut Nabi ada 3 stages tau. Sampai hujung telinga sini, atau sampai tengkuk sini, atau sampai bahu. 3 dia. Bawah bahu tak ada. Okey, Nabi SAW biasanya itu. Bukan sebab tak sempat, kerana sibuk berperang, tak sempat nak gunting rambut, tak ada. Nabi SAW tak macam itu. Dan bahkan botak kepala bukanlah sunnah. Botak kepala bukan sunnah. Ni kena banyak kes. Apa saya tengok apa? Ada satu pagi tu ada dalam satu rancangan tu, ustaz tu tegur. Dia kata apa? Dia kata banyak orang kita membotak kepala kerana bernazar. Nazar botak kepala. Kalau special botak kepala. Kalau Johor menang botak kepala. Tak boleh. Perbuatan botak kepala macam tu adalah daripada amalan Buddha. Orang-orang Buddha dia botak kepala dia sebagai tanda dia dia ni. Sekarang kita umat Islam membotakkan kepala hanya ketika tahallul daripada ihram untuk haji atau umrah. Bukannya botak kepala ni sunnah. Kan saya botak kepala, ini ibadah. Tak ibadat pun. Dulu kat asrama cikgu bohong. Sebab apa? Dia malas jaga kutu budak-budak. Dia katanya sunnah. So botak semua kepala budak-budak sekolah tahfiz tu. Bukannya sunnah Nabi SAW botak kepala. Tapi kita tahu kerana salah faham tadi menyebabkan. Jadi bila Ummu Salamah ditanya, dia kata ya Rasulullah, dia kata aku seorang wanita yang mengetatkan ikatan tocangku. Adakah aku merungkaikannya ketika haid ataupun untuk junub? Okey. Dia kata apa? Dia kata kat sini sabda baginda Rasulullah tidak menunjukkan kepada kesahihan apa yang dipegang oleh Malik. Imam Malik rahimahullah, dia kata merungkaikan dia kata yang kelonggaran tadi untuk membuka tocang tadi adalah mutlak untuk lelaki dan wanita. Okey. Dan sebenarnya telah melarang perkara tersebut sebagian mereka seperti Abdullah bin Umar, dan bolehkan dan dia bolehkan untuk wanita saja. Kalau lelaki bertocang, lelaki ada tocang kepala, maka dia tak macam perempuan. Ini perempuan saja. Tajuk untuk wanita. Untuk lelaki rambut tu dibiarkan lepas, bukannya ikat. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang SAW kata Nabi larang daripada ikat rambut. Nah, Rasul an kafti sya'ri. Kaft. Mana orang tu ikat rambut, Nabi tak benarkan. Macam ada seorang tu rambut panjang kan, ikat. Ustaz kata ustaz sama aje. Salah. Tak boleh, tak dibenarkan. Ada ustaz ikat rambut Bukan, itu penyanyi jadi ustaz. Pentat. Apa? Penyanyi jadi ustaz. Kalau pro ustaz, jadi okay, penyanyi jadi ustaz. Itu tak ada kaitan pun. Pasal tak boleh. Pasal Nabi larang dari mengikat rambut. Pasal benda tu adalah di antara tradisi ataupun cara pemakaian orang bukan Islam. Ada pun untuk wanita ikat rambut. Jadi biasa. Bertocang rambut tu biasa. Dengan sebab itu kita tahu dalam perkara ni apa kelonggaran untuk tajuk ni sebenarnya dibuat untuk wanita saja. Okey, tajuk untuk masalah merungkaikan sanggul atau ikatan rambut sebagainya tak boleh. Kalau katakanlah orang Cina zaman dulu yang yang kungfu tu kan, pakai rambut panjang tocang tu, katakanlah dia pakainya tu, maka dia kena mandi, kena buka. Untuk lelaki, perempuan tak payah. Pasal kena pegang itu, pasal pegang ni. Jadi adapun lelaki ni dia akan apa dalam hadis yang lain datang dalam Abu Daud dia terangkan dalam hadis Abu Daud hadis nombor 255. Dalam hadis berkenaan Abu Daud terangkan, dia kata apa? Dalam hadis sebut datang ammar rajuli, adapun seorang lelaki falyanshur ra'sahu falyaghsilhu, dan dia lepaskan rambut dia dan hendaklah dia basuh rambut berkenaan kepala dia. Wa amal mar'atu, adapun wanita dia kata fala alaiha, maka tiada ke atas dia illa an tanqaddahu alla tanqaddahu litaghrafa alaiha salasa gharfat bikaifahiya, maka cukup madai dengan apa, dia tuangkan 3 cedokan ke atas apa sanggul dia ataupun ke ni dengan 3 kali cedokan, sudah. Tak payah dia nak kena buat macam mana yang kita kata macam lelaki tadi. Lelaki kena lepaskan rambut dia. Dikeluarkan Abu Daud hadis kita sebut tadi. Dan ini adalah hadis yang membezakan membezakan di antara lelaki dengan wanita. Okey. Jadi semua, jadi ini yang dibincangkan. Jadi secara asasnya hadis yang datang diterangkan, maksudnya ada beza lelaki wanita dan wanita yang dibenarkan untuk perkara tersebut. Okey, tapi ada para ulama katakan
Dia kata ada yang kata tak bezakan, lelaki kalau lelaki pakai tocang pun dia sama macam tu. Dia kata an-nisa syaqaiqur rijal. Kerana wanita ni adalah adik-beradik pada lelaki. Syaqaiq. Dia dalam bahasa Arab kalau orang tu adik-beradik sebapa seibu kita panggil syaqiq. Bukannya akh saja. Akh tadi boleh jadi adik-beradik, saudara, tapi bukan adik-beradik. Adik-beradik panggil syaqiq. Jadi bila Nabi pernah sebut, Nabi kata an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ni adalah adik-beradik pada lelaki. Maksud dia dari segi masalah hukum hakam, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya berjalan sama. Tapi ada benda-benda tertentu dielakkan atau dikecualikan wanita daripadanya. Kena pakai itu juga. Maksud dia itu asas. Jadi maksud dia kalau dia kata untuk lelaki, sepatutnya benda ni tak dibuat lah. Kalau dia kata bertocang sebagainya, zaman kita payah kot jumpa. Tapi jenis rambut macam dawai, dia biarkan macam tu tak basuh lama tu pelik. Kan orang kita seronok. Boleh, tak masalah. Boleh. Cuma kita kata masalah penjagaan inilah penjagaan ni. Rambut tu kena dibersihkan sebagainya. Kena uraikan. Untuk lelaki kena uraikan. Untuk wanita itu jumhur para ulama pasal hadis Abu Daud tadi. Cuma hadis Abu Daud tu dicanggahkan di sisi ahli Hijaz. Hadis dia tadi adalah dianggap dhaif. Tapi dalam hadis dia di sisi orang daripada orang Syam adalah sahih. Jadi hadis yang diceritakan daripada Syam sebenarnya. Jadi sepatutnya diterimalah hadis tersebut. Kerana seorang perawi nama Ismail bin Ayyash. Dia ni kalau dia cerita apa-apa daripada ahli Hijaz, daripada orang Mekah, Madinah sebagainya, tak diterima. Kalau dia ceritakan atau hadis ni daripada orang Syam, orang Syria, orang Palestin, Jordan sebagainya kan, kawasan tu, maka sahih. Ada orang tempat ini dia sahih, tempat dia tak sahih. Kadang-kadang anak murid daripada situ ataupun umur dia berdasar umur. Kat sini dia tinggal ketika umur dia tengah muda, sini tinggal umur tengah tua. So akan jadi macam tu. So, jadi bila yang hadis yang datang tentang pembezaan lelaki wanita tadi, dia adalah hadis yang datang ketika daripada Syam. So, dia sahih lah hadis tersebut. Cuma dia kata itu bezakan. Tapi ada yang kata inilah pakai juga. Lelaki pun boleh juga. Kalau dia tak buka pun sama macam wanita. Okey. Jadi okey, kena ingat sini Kena boleh dipaham di sini bila dalam hadis tersebut Nabi kata la, tidak. Okey. Nabi kata innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalathah hasayat, hanya memadai untuk engkau, cukup untuk engkau tuangkan ke atas kepala engkau 3 tuangan, 3 cedokan. Thumma tufidina alaikil ma fatathurin. Engkau tuang ke seluruh badan engkau air, maka engkau telah pun bersih. Okey. Jadi kena ingat kat sini. Tidak difahami daripada peringanan ini bahawa meninggalkan buka tocang tadi atau ikatan rambut tadi kepada peringanan dalam menyampaikan kepala ke dalam air, ke dalam tu pasal tuangan air tadi kan, walaupun sikit kita masih lagi cuba untuk sampaikan air ke dalam dia. Bukan maksud dia tak ada biar lantak macam tu, tak. Kita akan cuba tuangkan air tadi supaya jatuh juga kepada dia 3 cedokan supaya sampai. Bahkan bila dalam hadis ini seorang membezakan di antara kepada kepala lain, kepada kawasan tocang ataupun sanggul itu lain. Faham tak? Pada tocang ni tocang Sangat dalam tak apa lah. tak, bukan. Kena sampaikan juga pasal bila kita letak macam ni dia kan sampai. Cuma cedokan. Bila para ulama nyatakan, maksud dia kat hadis ni dia 2. Kalau Nabi SAW sini atas kepala baginda saja 3 cedokan. Itu biasa. Kemudian kalau orang yang ada tocang atau sanggul, ke atas tocang dan sanggul dia 3 cedokan yang lain. Faham tak? Faham tak? Pasal jangan samakan, jangan macam sini tak sampai lagi. Sini tak, atas dia lain pula. So Nabi kata pada dia, pada Ummu Salamah, supaya kata apa? Nabi kata la inama yakfika an tahfi ala rasiki salasah sayat. Ada kata 3 kali cedokan kan? Kita cedokan, tapi pada para ulama kata asingkan. Yang ini, yang ini. Yang tocang tu tocang, yang kepala tu kepala. Pasal tocang tadi memang kita kata bukan maksud dia kita meringankan tak boleh sampai air pun tak apa. Kerana apa hadis yang datang dalam hadis yang datang daripada Asma binti Syakal, hadis daripada riwayat nanti akan datang datang hadis nanti 259 ketika tajuk mandi junub. Nanti ada hadis satu lagi. Okey. Hadis tu datang menyuruh Nabi suruh dia buka. Suruh sampaikan. Dan kerana apa yang sahih daripada hadis Ali secara marfu'. Okey. Yang hadis datang sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu Daud. Okey. Ada hadis sebut dia kata man taraka mawdi'a sya'ratin minal janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar. Qala Ali faman thamma adaitu ar-ra'si wa kana yahliku. Okey. Dia kata barang siapa yang meninggalkan satu tempat dari rambut dia daripada janabah, maka dia akan dibuat begini-begini daripada dengan api. Maka berkata Ali bin Abi Talib dari itu min thamma adaitu ra'si, aku buang rambut. Maksud dia buang kepala aku, maksud dia cukur kepala dia. Bimbang takut tak terkena langsung. Cuma dalam riwayat Abu Daud dengan ni ialah dipercanggahkan kesahihan dia
Ada kata sahih dan ada pakai. Sebab tu masalah apa? Pasal kita dah bincang itu perataan air tadi, dia syarat. Dia bukannya kan air sampai adalah syarat, bukannya macam detail into something. Tak. Kan ratakan air tadi kan. Lepas tu kita, as long as tangan kita sampai, maksudnya sampailah air tu. Sampai tangan kita, sampailah air berkenaan. Cuma orang kita sekarang ni jarang dah pakai tocang kot. Ada pakai tocang lagi? Pakai tocang? Tak ada lah. Zaman dulu je lah. Zaman apa? Zaman hippies dulu je. Zaman hippies kan? Zaman sekarang tak ada lah. Okay, jadi dia kata madai untuk kau, dia kata ini okey, hujah bila dia kata innama yakfiki, hanya madai untuk kau, dia kata apa madai untuk kau, ini adalah hujah bagi siapa yang melihat bahawa yang wajib pada mandi ni adalah adalah umum je. Mana umum, mana sampai je kepala tadi dah cukup, tak perlu kepada detail sangat dan sebagainya kan. Dia kata jadi umum je. Dan telah berlalu pada kita telah datangkan pendapat mengenai bilangan cedokan kan. Nabi cedok 3 kali. Ada kata cedok macam ni, ada kata cedok macam ni dan disyaratkan ketika cedok tadi kita kena apa? Gosok kan. Dan hasayat tu adalah ni. Dia di sini di sini ya, dengan tangan lah. Ada kata 2 tangan, ada kata 1 tangan. Dan di sini ulama kata 2 tangan lah, 2 tangan. Letak tangan tu, dia gonyong macam tu. Cedokkan macam ni atau macam ni. Tapi banyak yang berpendapat macam ni. Pasal hafanah banyak ni. 2 tangan. 2 tangan. Ada kata tak, yang ni akuf. Ni kaf ni satu ni. Jadi ada kata ada cedokkan air. Dari sini kata banyak orang kata dia adalah dengan dua tangan. Ingat cara satu. Ambil. Tapi dia bukan tuang saja. Kena sampaikan kepada dasar. Macam ada kita tocang ada, macam itulah. Kan kita akan tuangkan dan kita gonyong-gonyong pada tocang tadi. Supaya sampai air kepada dasar tocang tersebut. Okey. Jelas. Kemudian dia kata 258. Okey. Tocang tak mungkin cover all tak Ustaz? Itu pendapat kita. Nabi suruh tuang 3 cedokkan dah pening kepala. Bukan suruh cek. Kan Nabi kata tuang cedokkan cukup. Nabi punya rambut lagi ni. Dan bila Aisyah radhiyallahu anha cerita boleh okey, tak okey lah. Kita pening kepala macam tapi cukup ke? Itu soalan. Kalau anda tak cukup dan Nabi bagi tahu macam mana? Tak, bukan cukup. Maksudnya kalau kita gitu je memang tak semua cover lah. Masalahnya Nabi kata 3 cedokkan je cukup. Kenapa kita tak cukup pula? Itu idea kata tak sampai tadi. Siapa yang punya idea? Nabi punya idea ke kita punya idea? Itu idea kita, bukan idea Nabi. Kalau Nabi kata ya lah, dan Nabi tak kacau, tak sibukkan, kita yang sibukkan. Tak, maksudnya tak masuk tapi it's okay lah. Masalah tak masuk tu, akad yang kata tak masuk. Akad yang kata tak masuk. Nabi tak bincang pun, akad bincang apa? Okay. Itu something yang kita yang buat. Kalau kita start masuk je, dan kita akan masalah. So once kita kata macam agaknya tak sampai kot, tak apa kot, tak, dia ringankan. Memang kita kata bila wanita tu dia ikat sanggul ataupun tocang, memang benda tadi akan macam ketat. Mungkin macam akak kata lah, ada idea of something tak sampai. Tak. Maksud dia akan sampai. Air ni dia sampai. Letaklah kat mana pun sampai. Kan kita biarkan macam tu, dia akan sampai di semua kawasan. Cuma kita akan tuangkan banyak sikit lah air tersebut pada kawasan tersebut. Dan kawasan tadi kita tuangkan supaya sampai. Cuma lah kadar banyak mana orang tu rambut panjang sampai berjela ke, tak tahu lah kan. Kan sampai ke pinggang. Kan dia dulu kat Malaysia ada kan. Dia punya zaman mana rambut sampai ke pinggang. Sampai ke punggung, sampai ke sekian, panjang gitu. Kalau libas-libas gitu, kena kat orang, sakit mata. Okay. Dia rambut panjang. Ada zaman sekarang ni buat pendek pula kan. Okey, fashion. Tapi zaman dahulu orang Arab pemanjangan rambut tu lah untuk kecantikan. So kita cerita itu bahawa isteri Nabi SAW, lepas Rasulullah wafat, mereka pendekkan rambut sampai pat telinga je. Pasal apa? Tak nak bercantik-cantik dah, kerana Nabi tak ada dah. Okey. Kemudian 258 daripada Ubaid Ibn Umair. Ubaid bin Umair qala, beliau berkata, balagha telah sampai. Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha, anna Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, anak Amr bin Al-As. Yang sahabat Nabi yang terkenal dengan ibadat banyak. Dialah yang orang yang Nabi pernah tegur kerana puasa setiap hari, semayang bangun malam setiap malam, sepanjang malam, dan khatam Quran setiap hari. Yang ceritakan berkenaan dengan dia tak sentuh bini dia. Maka sampai Nabi SAW datang kepada dia dan tegur dia. Nabi berikan sekatan. Dan hadis itu datang untuk sekat berkenaan kadar ibadat. Pasal orang tersebut, seorang manusia tu macam di hujung hadis tu Nabi kata, engkau ke atas diri engkau ada hak
engkau ke atas isteri engkau ada hak, engkau ke atas jiran engkau ada hak, engkau ke atas anak mana, semua tu ada hak yang kena tunaikan. Jadi bila kadang kata berpuasa memanjang atau solat malam memanjang dan sebagainya sampai akan menjadikan tak layan tak ada apa affection kepada keluarga dan sebagainya, salah. Dalam Islam tak ada yang tu. Macam mana zuhud sangat sampai tak kenal bini dah. Awak siapa? Bini saya ke? Gila kan? Bini sendiri tak kenal, salah juga. Jadi maksud dia benda tadi bukan menjadi alasan. Jadi Nabi sekat dia, Nabi larang dia. Bahkan Nabi tak benarkan dia buat macam tu. Bahkan Nabi limitkan dia puasa kalau nak khatam Quran pun paling 3 hari. 3 hari paling banyak, paling cepat. Bahkan Nabi kata tidak faham Quran siapa yang khatam kurang daripada 3 hari. Kurang 3 hari tak faham Quran. Kemudian tentang solat malam, Nabi kata bangun separuh malam, tidur separuh malam. Kemudian bila berkenaan dengan tajuk puasa, Nabi suruh puasa sehari, buka sehari. Bahkan Nabi satu riwayat Nabi limitkan dia 15 hari je sebulan untuk puasa. Nabi tak benarkan dia puasa lebih. Dan dia ambil yang terakhir lah, 15 hari. Tapi dah tua, dia tak larat nak buat. Dia kata alangkah baiknya kalau aku taati Abul Qasim. Dia dulu sekat, ketatkan kat atas aku minta ketat lagi. Dan dia bagi aku paling susah. Dan Nabi nasihatkan dia kata jangan jadi macam orang ni, dulu bangun malam sekarang tak bangun malam. Yang macam orang ni dulu puasa sekarang tak puasa. Pasal benda tadi, pasal ibadat tadi dalam Islam ni adalah yang berterusan, bukannya yang datang sekali-sekali ikut musim. Macam sekarang ni kan Ramadan, orang kita bangun malam kan. Beria orang kata bangun separuh, tidur separuh, tak nak. Apa salahnya ustaz? Saya nak ibadat banyak, ustaz dengki ke? Kan? Jadi yang kita dengki dengan dia. Kita kata suruh tunggu dengan imam, jangan tunggu dengan imam, jangan balik selagi tak witir, dia balik juga awal-awal. Apa kalau kita suruh dia cerita apa? Orang tu dah ikut dengan imam semua sekali dah. Sampai witir 2, lepas tu satu lagi witir dia balik. Dia macam nak kata suruh tunggu jap, satu lagi. Supaya apa? Dapat pahala bangun sepanjang malam. Dia tak tahu kelebihan untuk bangun berjemaah dengan imam. Hanya itu je lebih dia. Lain tak ada lebih pun. Kena pula zaman kita sekarang imam baca pendek. Setengah muka je. Setengah muka? Muslim. Yang hadis Abu Dhar kan. Man qama al-imam kutiba dan wan sarafa dan balik bila imam balik kutiba lahu qiyamul lailah. Dia tu dia bangun sepanjang satu malam. Sebab kenapa? Jangan lari. Ni pergi lari pula. Dia buat 20 ustaz, carilah masjid yang tak buat 20. Isyak tu semayanglah berjemaah, semayang sunat tak wajib anda bersama-sama mereka. Mata Umar sendiri ketika dia menyatukan orang ramai untuk solat qiyam Ramadan. Kan dia kata, barang siapa yang tidur tak hadir yang ini, mana solat lepas ni lebih baik siapa yang hadir. Bagi dia macam tu. Bukan maksud dia tak buat lah, pasal bagi orang nakkan mudah. So apa kalau buat macam tu berjemaah, kita tak hafal Quran banyak, kita dapat ni. Tapi orang kita sekarang kat Malaysia ni suku ayat 3 ayat dah sujud rukuk. Mana boleh? Kan benda tadi kita kata pasal qiyam Ramadan ni, dia benda ni optional, bukan compulsory. Tapi kadang kata kita buatlah yang terbaik. Bangunlah sampai yang cukup jumlah tadi. Kenapa bangun 3 ayat? Yang saya tayang itu kan, yang semalam saya tayang yang daripada Nazim Makani dia semayang kan 1 ayat je. Baca Fatihah 1 nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai wad-dallin. Betul? Amin. Baca wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu akbar. La ilaha illallah. Apa benda ni? Memang ingat agama ke? Dan kita kata benda tadi kata boleh tak? Kalau boleh tak apa kan? Kenapa tak? Awak kan bancangkan baca sikit. Zaman kita sekarang ni baca panjang sikit orang mengarut dah. Oh panjang dah pula baca, udah tu besok nak kerja. Tak wajib pun awak nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah balik. Kena buat macam tu je. Tapi masjid masalah perlukan dana. Dah tolak tabung nyet kan. Kalau orang tak ramai tolak tabung kosong, tak ada, soft tak ada. Salah juga. Salah, amat salah. Tu kadang macam bila orang bangun kan, saya ingat dekat ni. Saya nak tegur dekat kubur gajah. Kubur gajah dia buat 20. Imam baca sedap. Alhamdulillah sedap baca dia. Tapi cerita kan 8 orang belah. Lepas 8 tu tinggal 2 soft je. Sebelum 8 tu nak kau soft sampai ke belakang. Ini masalah dia tak faham. Pasal yang fardu tu ya. Yang sunat tidak. Buatlah ikut kadar lah kalau kita mampu. Tapi zaman kita sekarang sampaikan peringkat baca setengah muka. Apa ni? Kan dah singkat dah lah buat 20 tak mau. Okey fine lah tak nak buat 20. Bidah. Kan. Okey fine buat 8 tadi padanlah dengan bacaan pula. Kan bukan ni baca laju dengan cepat balik. Kenapa? Siapa ada cerita drama? Cerita apa? Apa cerita apa sekarang?
Zaman saya kecil tu cerita werewolf. Zaman saya kecil tu kan, boleh nak balik awal, buat cerita werewolf tak sempat. Balik-balik dah habis. Saya nak balik awal, tak boleh. Balik lipat kat rumah, abah tanya pasal tak tadarus Quran. Habis tadarus, habislah cerita werewolf. Tak dapat tengok. Kecil tu. Ini cerita-cerita segala jadian. Nak kerja lain. Tapi lah, budak-budak itu, zaman sekarang pun ada macam tu mainan. Masalah bukan pada budak-budak, orang tua pun ada mainan juga. Zaman kita sekarang ni hiburan dah banyak sampai peringkat kan. Kalau ni kata time dulu kan, bila ada macam rockers kan, oh gitu kan, orang tua tak boleh masuk. Lepas tu sekarang keluar dangdut, orang tua boleh masuk kan. Orang tak suka ini ada sini, dia ada je benda pelik-pelik. Tak payah dia kata ngarut je. Sehingga sebab itu kita macam apa kaedah apa mandi dan sebagainya kan. Kita kata bila Nabi tunjukkan cara tersebut kan, dan Abdullah bin Amr ni dia punya ibadat dia kuat. Jadi cerita, okey, kadang-kadang di kalangan para sahabat ni banyak yang keluarkan fatwa berdasar kepada kefahaman masing-masing. Contoh Cak Abu Hurairah pernah kata, barang siapa bangun subuh dan keadaan junub, maka tiada puasa baginya. Lepas tu jadi Abdullah bin Amr kata, barang siapa wanita ni, dia kata apa? Dia dahulu sampai pada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abdullah bin Amr ni yang ibadat banyak ni, dan sampai Nabi tegur dia jangan buat macam tu. Dia ni dahulu apa? Dia kata ya'murun nas, dia menyuruh golongan wanita, ya'murun nisa, menyuruh golongan wanita, idza tasalna, bila mereka mandi, yang qudna ru'usahun, hendak mereka merungkaikan rambut-rambut mereka, kepala mereka kan, rungkai kepala rungkai apa lagi, rambut lah, ikatan rambut tu dirungkaikan. Lalu Aisyah jawab, ini Aisyah kisah-kisah banyak, dia bagi satu kitab yang apa bagi intiqadat, mana apa benda-benda yang apa ulasan ataupun teguran Aisyah kepada para sahabat yang lain di atas fatwa yang mereka keluarkan, yang kadang-kadang dia nampak di opposite apa diorang cakap, tapi dia nampak di opposite pada Nabi SAW. Jadi faqalat, maka berkata Aisyah, ya ajaba, aduhai ajaibnya, hai peliknya, li ibni Amr, bagi ibni Amr, hadza ini, peliknya Abdullah bin Amr ni. Itulah cakap dia. Ya'murun nisa'u, dia perintahkan wanita, idza qtasalna, bila mereka mandi, yang qudna ru'usahun, mereka rungkaikan rambut mereka. Afala ya'muruhunna, kenapa tidak? Afala, mengapa tidak? Ya'muruhunna, dia suruh mereka yahlikna ru'usahun, kenapa tak dia suruh perempuan-perempuan ni cukur kepala semua? Kan, yahlukna ru'usahun, cukur kepala teruslah. Payah sangat. Dia kata, pasal suruh rungkaikan rambut, sedangkan wanita dia kan kita nak rungkai rambut pakai nanti masalah junub, nanti ada hadis yang satu lagi yang kita kata wanita tadi digalakkan dan bahkan ditekankan supaya merungkaikan rambut dia, bahkan dia kena sampai dasar rambut, tak cukup dengan cedokkan 3 kali saja ketika haid. Adapun yang ini ketika junub, maksud dia ada besar kerana persetubuhan atau sebagainya, maka dia memadai untuk dia ni, pasal benda tadi kan berlaku kerap berlaku, maka dia akan menyebabkan payah, pasang tocang, cabut tocang, pasang pagi malam ke besok kita cabut lagi, lepas tu besok bersama suami dia cabut pula, kan jenuh pula, tak bertocang lah perempuan tu, nak pergi tocang je lah kan. Jadi dengan sebab itu dia datangkan dengan pengertian bahawa dia punya kepala tadi, rambut tadi, wanita tadi dibenarkan ketika mana untuk junub dia boleh tidak merungkaikan ikatan rambut, pasal dia akan susah kan, pasal ikatan rambut tadi dia nak mudah untuk tak nak rambut dia mengerbang dan sebagainya kan. Hari ni pasang, besok dah terbuka, dia tiap hari terbuka tu rambut dia, tak ada tak ni. Suami tengok macam tu kan, rambut kembang kan. Tak, jadi dia jadi benda tadi adalah beza sikitlah. Jadi dengan berbeza dengan junub. Pasal junub ni adalah benda yang berlaku sebulan sekali. Haid sebulan sekali. Haid junub pula. Junub sebulan sekali. Junub mungkin setiap hari. Okey, haid ni berlaku sebulan sekali, haid. Jadi dengan sebab itu dia wanita haid tadi, haid dia lain. Ada didatangkan bezaan sikit. Bezakan sikit je. Tapi yang ini tidak. Okey, mandi yang ini tidak. Okey. Jadi kata apa? Dia kata kenapa tak suruh wanita-wanita tadi cukur kepala mereka? Laqad kuntu, kemudian datang kisah. Dia cerita balik apa yang dia alami. Laqad kuntu aghtasilu ana, demi sungguhnya aku dahulu telah mandi, aku wa Rasulullah dan Rasulullah SAW, min ina'in wahidin, daripada satu bekas yang sama. Mana aku mandi dengan Nabi satu bekas yang sama. Ya, macam biasa kecil antara aku dengan Nabi SAW. Wala uzidu, dan aku tak lebih, ala an afrugha, ke atas untuk aku tuangkan, ala ra'si, ke atas kepalaku, salasa ifraghat, 3 cedokan saja. 3 cedokan saja cukup dah. Depan Nabi tengok. Nabi tak kata salah pun, kenapa dia kata kena rungkaikan? Tak timbul tajuk. Maksud dia tegur balik apa yang dia buat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr. Ini yang pelik tau, pasal dengan kisah para sahabat Nabi SAW buat benda sebelum tanya Nabi lepas turun ayat biasa. Macam kes tayamum kan. Tayamum yang diriwayatkan
Okey, daripada apa yang Nabi tunjukkan, tepuk sini, sapu muka, sapu tangan. Okey. Tapi baru ni ada seorang kawan saya telefon. Saya tanya pasal dia kata dalam apa fiqh sunnah, datang para sahabat dahulu, datang mereka ni tayamum sampai ke ketiak. Ketiak. Okey. Pasal air tayamum turun malam. Besok paginya diorang bertayamum lah. Tayamum tu sampai ketiak. Okey. Bila kawan dia tanya saya kata dah saya terangkan berkenaan masalah perbuatan para sahabat. Kadang-kadang sebelum datang perintah yang jelas, diorang buat dulu, laksanakan. Lepas tu tanya Nabi SAW. Kan macam kisah apa turunnya ayat 187 suratul Baqarah. Fakulu washrabu, makanlah dan minumlah hatta sehingga yatabayyana lakum, nyata kepada kamu al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, benang hitam, minal fajr, daripada fajar. Kan ada yang buat kerja ikat kaki dia dengan benang putih, benang hitam, makan. Belum lagi. Kan ada satu lagi yang best, letak bawah bantal. Yang bawah bantal ni tanya Nabi. Dia letak dua helai benang, satu hitam satu putih, tutup bawah bantal dia. Dia silap. From time to time tengok, belum lagi. Dia tengok yang tu. Jadi bila dia cakap dengan Nabi SAW, dia kata apa? Idzan inna qafaka la'arid. Kalau macam tu lah kau faham, tengkuk kau lebarnya. Lebarnya tengkuk kau. Pasal ini dimaksudkan adalah garisan ufuk fajar. Tengkuk kau boleh duduk garisan untuk tengkuk kau ke? Ada kata tu, ada para ulama kata macam mana kau faham macam tu maksud dia. Kan Nabi kata idzan inna qafaka la'arid, kalau macam tu lebarnya tengkuk kau. Kan Nabi kata kepada dia. Maksudnya dia buat dulu kan turun ayat, dia pergi interpret dulu. Kemudian bila tanya Nabi betulkan. Macam tu juga masalah para sahabat yang yang bila dia ambil sampai ketiak, sebab benda tu dia buat lepas turun ayat Quran, sapulah muka kamu dan muka wajah kamu dan tangan kamu daripada debu berkenaan. So diorang tak tanya lagi. Lepas tanya dan macam Abdullah bin Amr, kan dia tanya Nabi SAW, Nabi kata macam ni. So kita ambil Nabi tunjukkan. Bukan apa yang para sahabat mula faham awal. So macam tu, macam kata-kata Abdullah bin Amr tadi, dia kata kena tanggalkan berdasar kefahaman dia. Dia memang kita nafikan bahawa para sahabat Nabi SAW separuh tu jadi mufti. Zaman Nabi hidup pun ada bercakap, zaman lepas Nabi hidup pun bercakap juga. Jadi dengan sebab itu kita menjadi mufti. Maksudnya dia minta fatwa, orang tanya dengan hukum hakam. So bila kita kata keluarkan kan ada separuh tu, macam Umar bin Khattab pernah sekali ditanya pada dia berkenaan dengan orang yang tak ada air, junub. So apa kena buat? Kan Umar kata tak payah mandi. Tak payah sembahyang, tunggu sampai air ada. Lepas tu Ammar bin Yasir kata, kau tak ingat ke wahai Umar, dulu kita junub sama-sama pergi musafir, lepas tu junub, kau junub, aku golek-golek. Pasal dia ingatkan kalau ini gantikan wuduk, golek-golek gantikan mandi. Dia golek-golek macam binatang dia tu, golek-golek kat tanah. Lepas tu sembahyang. Umar tak sembahyang dia tu. Tapi bila jumpa Rasulullah SAW, dia tanya, dia clarify dengan Nabi. Umar tak clarify. Sebab tu Umar kata, ittaqillah, dia kata. Cakap pada dia teguran Ammar kata, dia tanya Rasulullah, dan Rasulullah terang macam ni. So, sebab itu kita dalam statement ni, para sahabat Nabi SAW, bila kita sebut sumber penilaian syariah ni ada 10. Nombor 9, lepas istihsan, istishab, lepas Quran, sunnah, ijma' qiyas, yang ujung sekali, yang second last, qaulus sahabi, pendapat sahabat. Ada kata pendapat sahabat ni diterima sepenuhnya, ada kata tak, ditengok, diperhatikan. Tengok kalau yang ramai ya, yang seorang dua orang tidak. Faham? Macam jadi kes tadi lah, soalan akak berkenaan masalah apa? Orang wanita yang melahirkan anak hanya perlu beranak ataupun menyusukan anak atau mengandung, hanya perlu membayar saja. Ada kakak dia tanya kan. Jadi kita benda tadi tak, pendapat tadi macam Dr. Basir kata, Ibnu Abbas keluarkan dua pendapat. Pendapat satu, pendapat kedua tu yang dipegang pasal penyamaan wanita yang mengandung yang tadi ataupun yang menyusukan anak disamakan dengan orang yang sakit. Dan orang sakit yang boleh sembuh, dia dua. Orang sakit ada satu, boleh sembuh tak boleh sembuh. Yang sakit tak boleh sembuh, dibayar saja, tak payah puasa dah. Start masuk Ramadan bayar terus. 30 cupak kan. Kalau dia kata yang boleh sembuh lagi, tunggu sampai sembuh. Lepas tu baru dia ganti balik. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ganti pada hari yang lain. Tak perlu timbul tajuk masalah denda. Faham Dia memang taklah kata dia tak dapat ganti. Tunggu dia mati. Dia tak ganti dan dia mati. Fidyah. Fidyah tu kenapa dalam perkara ni, itu hutang kita dengan Allah Taala. So jadi catatkanlah untuk wanita yang tak pernah terlupa nak ganti puasa, catatkan, buatlah diary kutuk laki ada. Diary kan, kutuk lakiku hari ni tak sayang aku, dia tak pergi jalan-jalan dengan aku kan. Ada kan, ngadu dengan kawan. Diary berkenaan dengan masalah tinggal puasa tak nak tulislah. Kan buatlah satu diary khas. Apa benda hutang kita, hutang sekian, antara hutang dengan Allah Ta'ala tadi. So that bila family kita, kata yang kita mati awal kan, sebelum sempat tunaikan, kita ada niat tunaikan, tapi masa tak ada.
Kerana Nabi yang salam punya isteri sendiri pun dia kata macam Aisyah radhiyallahu anha, diorang dahulu mereka menggantikan puasa ganti puasa yang dibuka ketika Ramadan, ketika haid pada bulan Syaban kerana kesibukan. Valid sebenarnya. Kerana Islam ni tak ganti, tak sah, tak ada sekian-sekian. Isteri Nabi ganti ketika bulan Syaban. Takkan dia nak kata mereka tak ada kesungguhan ibadat-ibadat yang lain. Mereka ada kesibukan dan sebagainya, diterima, valid. Dalam Islam ni masa wanita ni letih, penat, ada. Macam wanita-wanita sahabat sanggup untuk bermati-matian. Kenapa kita tidak macam tu? Yang gatal boleh tak? Yang bagi fatwa yang tu. Pasal apa? Pasal isteri Nabi sendiri pun ganti puasa bulan Syaban kerana kesibukan melayan Rasulullah SAW. Lepas tu kita kata, takkanlah itu tiap hari ikut. Kan? Kita kata tu, gatal mulut orang. Bila isteri Nabi kata macam tu, terimalah. Pasal dia wanita, dia masih manusia. Ada cemburu, ada sekian. Mana ada timur tajuk tak ada jadi macam tu? Faham tak? Jadi dengan sebab itu kita kata penggantian tadi, ganti saja. Kalau dia kata orang tu buka puasa dengan tanpa sebarang alasan, 1000 tahun dia puasa pun tak boleh ganti sehari yang dia buka dengan puasa dengan siapa alasan yang munasabah. Adapun yang boleh digantikan dengan alasan munasabah, sakit ke, ada sebagai musafir ke, maka dia buka dan dia ganti hari lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tu je. Faham? Jelas? Okay, jadi habis ini alhamdulillah, nanti kita sambung lepas raya nanti. Besok minggu depan yang datang. Okey, sifat mandi seorang wanita daripada haid. Ni kita akan tengok macam mana Asma binti Syakal dia tanya Nabi tentang mandi wajib daripada sebab haid, bukan daripada junub. Dia ada timbul tajuk masalah sanggul tak buka sanggul tadi. Okey. Soalan daripada WhatsApp handphone office. Adakah orang beronani sehingga mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa? Ya. Jumhur para ulama mengatakan batal puasa kerana mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bahkan bertentangan dengan masalah puasa. Puasa tadi melarang daripada orang tu buat hubungan dengan bini dan sebagainya kan. Iktikaf pun tak boleh duduk dengan bini ni. Ada budak dia datang dia boleh budak lepak-lepak keluar air mani dia. Masalah lah. Kan batal lah puasa dia. Kalau dia kata dia buat keluar air mani kerana tidur, kan tidur mimpi, bukan dengan sebab dia, tak ada masalah. Memang secara automatik mengeluarkan air mani tu keluar sendiri, tak ada masalah. Tidur, tak ada masalah. Tengok gambar lucah. Macam mana dia puasa tengok gambar lucah macam? Saya tak pegang ustaz, saya tengok je. Kemudian tiba-tiba keluar air mani. Kan bangang nama dia. Apa benda ni? Kan? Dia kena pegang. Pasal dalam Al-Quran Karim Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka orang beriman yang berjaya ni adalah orang-orang yang kepada kemaluan mereka hafizun, menjaga. Mana syahwat mereka jaga. Illa ala azwajihim, kecuali pada isteri-isteri mereka. Au ma malakat aymanu, atau hamba-hamba milikan mereka. Miliki oleh mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka ni tidak tercela. Mana tak tercela pada orang tu sibuk dengan bini. Tak ada hal sibuk tidur dengan bini je. Kan? Tak ada kerja lain ke? Memang tak salah tidur dengan bini dia sendiri. Tak ada nak salah macam sibuk pergi baca Quran. Tak, ilah syarikat apa masalah dia? Okey. Dan ayat datang lepas tu, famani tawa wara adzalika, mereka cari selain itu, faulaika umul adud, maka mereka itulah orang-orang yang yang melampau. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berdasar pada ayat tersebut mengharamkan perbuatan mengeluarkan air mani dengan sengaja lah. Onani itu adalah benda yang, atau masturbation itu adalah benda yang haram, kerana orang tu menyalurkan nafsu dia kepada tempat yang bukan tempat dia. Cuma timbul dalam mazhab Ahmad satu pendapat daripada mazhab Ahmad atau Abu Hanifah, dia kata boleh onani itu kalau elakkan daripada buat maksiat, takut dia akan berzina. Masalah sekarang kau tengok apa? Tu kan tanya juga. Macam mana saya tengok cerita tiba-tiba saya rasa macam sekian. Jadi saya takut akan berzina, saya benda macam tu. Tak ada kerja lain kan. Jadi kita kata benda tu jumhur para ulama semua kira batal puasa. Saya kata bertentangan dengan opposite kepada menahan nafsu, keinginan kan dan sebagainya. Walaupun persetubuhan tak dibuat, tapi benda tu tetap dikira sebagai apa? Membatalkan puasa. Okey. Soalan lain? Tak ada Wallahu a'lam.